Bismillah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan, kita diberikan peluang pada hari ini untuk sama-sama kita bertemu. Alhamdulillah, walaupun agak terlewat sedikit, saya minta maaf, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah barakah dan rahmatnya dalam rangka untuk kita sama-sama membina kekuatan iman, kekuatan Islam, takwa, kekuatan dakwah, tarbiyah, dan juga kekuatan jihad fi sabilillah. Dan yang paling penting sekali, bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, selain daripada itu adalah perkara yang paling afdal jihad. Al-jihad itu adalah kemuncak, jihad kemuncak kepada amal. Kemuncak kepada amal itu jihad. Tetapi untuk kita mendapat afdal jihad, mendapatkan perkara yang paling afdal dalam jihad itu ialah apa yang digambarkan sebagai ar-ribat. Ar-ribat itu ialah kita mengikat diri kita dengan persiapan, mengikat diri kita dengan kekuatan, dengan kesabaran, memperkuatkan kesabaran, meningkatkan lagi dan amalan kita, itu ar-ribat. Maknanya kita bersiap sedia di posisi kita masing-masing. Maka bersiap sedia itu adalah merupakan afdal jihad, kerana jihad ini bukan hanya pergi perang masa tu je kan, tapi ribat ni sebelum perang, sebelum kita bertembung, sebelum sampai ke puncak, itulah al-ribat kan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu, wasabiru warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan Allah gambarkan kepada kita sini bagaimana warabitu itu ar-ribat juga bermaksud rabitah. Membawa maksud rabitah. Rabitah ni apa? Ikatan kasih sayang kita dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perjuangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, juga kita terikat dengan kasih sayang dengan guru-guru kita. Guru-guru kita antaranya cucunda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, yang merupakan salah seorang daripada guru-guru yang hebat di alam manusia ini, di alam kita lah. Guru-guru selepas daripada tabi'in, selepas generasi yang ke-17, tak silap saya cucu yang ke-17 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sampailah kepada anak murid dia, sampailah kepada kita. Alhamdulillah, kita doakan supaya Allah mengikat hati-hati kita, dan Allah SWT memberikan hati kita ini satu kekuatan untuk mengamalkan semua perkara-perkara yang diajar oleh Rasulullah SAW, dan semua perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh tuan-tuan guru kita. Terutamanya kita nak sampai sini orang yang pernah kita sama-sama bersama. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang, sambung bincangan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah membincangkan yang pertama kalimah baqiyatus salihat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan kita telah membincangkan kalimah hauqalah, iaitu yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Dan kita telah membincangkan kalimah istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya-Allah hari ini kita akan sambung kalimah yang keempat. Jadi sebelum itu kita sama-sama membaca, memperbaharui iman kita, memperbaharui iman kita. Kalau kita nak memperbaharui iman kita ini,
maka kita banyakkan syahadah, kalimah syahadah. Hari ini kita baca 3 kali lah. Tapi kalau biasa-biasa kita baca 9 kali, 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dah baca maksurat belum? Dah baca al-maksurat ke belum? Kalau belum, baca. Kita nak jadikan hidup kita ini sebagai hamba Allah. Bila kita nak jadikan hidup kita sebagai hamba Allah, maka hidup kita mesti mempunyai satu hakikat yang paling penting sekali dalam Islam, iaitu mentauhidkan Allah. Kita mesti mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Kita berpegang teguh dalam hati kita, pemikiran kita, hidup kita bahawa segala yang ada di hadapan kita, segala yang kita perbuat, semua itu adalah daripada Allah dan kita hanya ingin beribadah pada Dia. Kita ni nak ibadah pada Dia. Kalau kita tidak beribadah pada Dia, maka sesungguhnya kita telah mensyirikkan Allah. Jadi dia ada dua je. Wahdainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Satu jalan mentauhidkan Allah. Satu lagi jalan mensyirikkan Allah. Maka orang yang mentauhidkan Allah, maka dia jadikan setiap lidah yang keluar perkataan darinya, setiap pandangan mata yang dia lihat, setiap telinga yang dia dengar, pendengaran yang dia dengar, setiap apa yang ada pada tangannya, kakinya, hatinya, semua itu dalam rangka dia nak mengabdikan diri kepada Allah, mempertuhankan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi maka untuk memperkuatkan kita mengesahkan Allah itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kepada kita selain daripada ibadah-ibadah khususiyah seperti solat, puasa, Quran dan sebagainya yang kita khusus, kita diberikan oleh Allah kekuatan-kekuatan yang lain disebut kalimah-kalimah tayyibah, kalimatun tayyibah, kalimah yang baik. Jadi kalimah yang baik ini mesti menjadi malakah, menjadi darah daging kita. Maknanya kita memandang, kita mendengar, kita bercakap, kita melakukan sesuatu bersama kalimah tayyibah. Bersama kalimah tayyibah. Kalimah ni bukan manusia aja, Allah aja. Allah sendiri yang mengajar pada kita. Ini disebut kalimah tayyibah ini yang kita akan sama-sama bincang dalam siri ini ialah 7 kalimah. Yang pertama kalimah baqiyatus salihah, kita bincang dah, banyak siri dah bincang. Yang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Yang kedua kalimah yang disebut hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga istirja', iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bincang dah panjang semalam yang last sekali. Hari ini kita akan tambah satu lagi kalimah, yang keempat kalimah kafiyah. Kafiyah ini, apakah kalimah kafiyah ini? Kita pernah bincangkan kalimah ini, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kita dah bincang benda ni. Baik, tapi kita akan tengok lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan pemerhmat Allah, saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang panjang, ayat yang alhamdulillah memberikan motivasi kepada kita. Pada hari ini saya bacalah, saya tak pandai baca sangat, saya bacalah apa yang saya mampu. Sedap pun tak sedap, pandai pun tak pandai. Jadi ini suratul Maryam, surah Maryam, ayat 42-48. Siapa ada Quran, baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal 'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya.
Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La'in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik. Allahu Akbar. Orang bawa macam-macam. Dia jawab qala salamun alaik. Qala salamun alaika ya. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي سقيا. Ini surah Maryam ayat 42-48 tuan-tuan. Surah yang panjang, kisah Nabi Ibrahim. Kisah ni berlaku pada kita sekarang ni di akhir zaman. Sama berlaku lebih kurang, dia berulang-ulang. Dan Allah gambarkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim ni seorang Nabi, seorang Rasul, bapa kepada Nabi-Nabi, bapa kepada para rasul, ramai anak-anak dia Nabi dan Rasul, dan dia menyumpahkan bapa yang mentauhidkan Allah, mentauhidkan bapa kepada tauhid kepada Allah. Kan dialah yang sangat berat perjalanannya mencari Allah. Dalam hidup dia ni, dia mencari Allah. Ini orang yang diberikan contoh dalam Al-Quran, digambarkan sebagai kekasih Allah, Khalil, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah istihar dia sebagai kekasih Allah. Jadi ni Ibrahim ni dia bukan sebarang manusia ni, kekasih. Kekasih. Kalau kita kata siapa dia ni? Ni kekasih saya special. Kenapa? Salah satu yang paling besar yang berlaku dalam kisah hidup Nabi Ibrahim AS, dia mencari Allah dalam hidup dia. Dia mencari Allah dalam perjalanan hidupnya, dan pencariannya sangat berat. Dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti nabi-nabi yang lain, yang mana melalui proses yang panjang. Mencari Allah, nak beriman pada Allah ni panjang proses dia. Dia mencari Allah, kan, menempuh jalan yang berliku-liku sampai peringkat mahu menghancur, baru menyakiti dan menghabiskan fizikal dia, kan. Dan tetapi satu yang meningkatkan rohiyah dia, sehingga akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam pencarian dia itu dengan logiknya dan dengan iman sekaligus. Al-aqal wal iman. Aqal wal iman. Jadi Nabi Ibrahim AS ni tak sama macam nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain dia bagi terus wahyu, buat tak. Nabi Ibrahim dia cari. Itu special Nabi Ibrahim. Ini dikata kekasih Allah. Jadi siapa yang mencari Allah dalam hidupnya, maka Allah sayang kat dia. Kalau kita cari sungguh-sungguh, akhirnya kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak cari Allah, Allah pun tak ingin kat kita. Dan hidup kita pagi-pagi tak cari Allah. Siapa yang pagi-pagi cari Allah? Pagi-pagi cari Allah, dia bangun-bangun, Alhamdulillah. Dia cari Allah dulu. Bangun-bangun, La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Pagi-pagi bangun cari Allah. Pagi-pagi bangun cari Allah. Ini kekasih Allah. Kan Nabi Ibrahim AS, kan, bapa kepada tauhid, orang yang dijadikan contoh kepada kita dalam Al-Quran untuk mentauhidkan Allah ini. Mantap tauhidnya itu. Maka dia mencari Allah. Dia tidak ikut arus. Apa arus pada masa tu? Arus pada masa tu ialah menyembah berhala. Menyembah berhala, menyembah manusia. Mengikut Yahudi kalau kita hari ini. Kalau arus hari ini ikut Yahudi, ikut Nasara. Kamu akan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kamu akan mencari kehidupan ni mengikut, kan,
musuh-musuhnya, iaitu siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasara. Hari ini kita arus kita ikut Yahudi dan Nasara. Cara kita berniaga ikut Yahudi, kapitalis. Kalau tak pun liberal kapitalis, bukan cara Islam. Cara kita belajar pun sekular. Pisahkan di antara dunia dan akhirat, pisahkan di antara al-haq dan batil, pisah-pisah. Kita tengok kan, ini batil, kita kata batil tu jadi hak, terpisah. Kita terpisahkan antara apa yang berlaku di dunia ini dengan agama. Pisahkan. Ini ustaz. Kenapa ustaz? Dia belajar agama, dia ustaz lah. Kalau dia tak belajar agama, dia tak ustaz. Kan ustaz ni apa maknanya tuan-tuan? Al-ustaz, al-fadil. Al-ustaz ni maknanya cikgu, guru lah. Guru. Ustaz tu guru, cikgu je. Saya ni kan panggil ustaz, cikgu. Orang panggil pelajar-pelajar saya ataupun anak-anak buah saya panggil ustaz. Saya bukan graduasi daripada Al-Azhar ke Mesir ke ataupun daripada mana-mana. Orang panggil ustaz, kenapa ustaz? Sebab saya mengajar, cikgu, ustaz kan. Tapi kalau dia sains doktor, sains panggil doktor kan. Orang sains tak boleh cakap pasal Islam, tak boleh. Itu sekular. Orang sains tak boleh cakap pasal Islam. Orang yang belajar agama Islam, belajar Islam, pengajian Islam tak boleh cakap pasal sains. Kan, tak boleh. Kenapa? Kerana dia belajar Islam tak boleh cakap sains. Jangan cakap pasal medik, tak boleh. Siapa dia? Ni ustaz mana ni? Dia ustaz tapi dia cakap pasal vaksin. Siapa? Kan? Tak boleh. Kan? Jadi dalam Islam kita tak pisahkan. Agama dengan sains tidak pisah. Tergabungkan. Jadi ini yang kita tengok kan, bagaimana pada hari ini. Kenapa kita pisah-pisah? Ikut Yahudi je lah. Ikut Yahudi pisah-pisahkan. Ikut Nasara pisah-pisahkan. Dalam ekonomi pun ikut Yahudi, dalam pelajaran pun ikut Yahudi. Semua pakat-pakat ikut Yahudi semua. Jadi kita lihat hari ini ikut arus. Tapi Nabi Ibrahim tidak ikut arus. Nabi Ibrahim tak ikut arus. Nabi Ibrahim ikut apa? Dia nak mencari fitrah dia. Sebab tu dalam diri kita ni ada fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada kamu ini, setiap daripada kamu ini dilahirkan bersama-sama dengan fitrah. Fitrah ni apa? Fitrah ni kalau dia sejahtera, kalau dia bersih, fitrah ataupun kita kata salimah, kalau bersih, dia mesti cari Allah. Mesti cari Allah. Mesti cari Tuhan dia. Mesti. Dia tak cari game. Kalau kita pagi-pagi cari handphone. Pagi-pagi cari handphone tengok mesej. Maksudnya fitrah kita tak salimah lagi. Pagi-pagi bangun fikir niaga apa hari ni. Fitrah kita tak salimah. Pagi-pagi cari game. Bangun-bangun cari game. Belum lagi salimah. Fitrah kita tidak sejahtera lagi. Fitrah salimah, dia akan mencari Allah. Pagi-pagi bangun, dia akan cari Tuhan dia. Sebab Tuhan dia yang hidupkan dia, yang bagi nyawa kat dia. Dia bukan cari rezeki, dia mencari Allah. Dia bekerja untuk mencari Allah. Dia bekerja untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana bekerja cari Allah? Dia bekerja ibadah pada Allah, mencari Allah dan beribadah kepada Allah. Kan? Bila dia bekerja, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan mencari Allah. Kenapa? Macam mana makan cari Allah? Allah dekat makanan ke? Bukan Allah dekat makanan. Allah SWT yang memberi rezeki pada dia. Jadi dia makan dalam rangka nak cari redha Allah. Nak kenal Allah. Allah yang bagi aku makanan. Allah yang bagi aku rezeki. Allah yang bagi aku ni sedapnya makanan ni. Allah yang bagi. Hati kita rasa macam itu kan? Itu mencari Allah. Jadi kita lihat orang yang fitrahnya salimah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap lahir dengan fitrah. Fitrah inilah dimaksudkan. Naluri kita nak berhajat kepada Tuhan. Naluri berhajat kepada Allah. Maka fitrah inilah sebenarnya yang telah dihancur dan dirosakkan oleh sistem jahiliyah pada hari ini. Sistem jahiliyah pada hari ini macam itu. Kita cari apa? Cari duit. Keluar rumah cari duit. Keluar rumah nak bekerja. Bila anak tanya. Kan? Ayah nak pergi mana ya? Abah nak pergi mana bah? Kan? Umi nak pergi mana? Mama nak pergi kerja. Kita didik anak kita nak pergi kerja. Kerja apa ayah? Ayah engineer. Oh, engineer. Dia tak tengok ayah nak pergi mencari redha Allah. Mencari redha Allah beribadah. Ayah nak pergi ibadah ni, nak ibadah. Ibadah apa ya?
kerja. Kerja ni bukan semayang. Kerja ni pun ibadah, nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah. Nak cari Allah dalam hidup. Itu fitrah salimah. Tapi kita hari ni cari kerja, cari makan, cari minum. Kita terlupa pencipta makan, minum, pencipta kerja. Kita lupa. Terputus. Ini ialah keistimewaan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim AS, kan, bagaimana digambarkan dalam Quran, merupakan contoh yang hebat contohnya. Maka contoh yang hebat ini Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, Allah ceritakan pada kita. Dan akhirnya kita mendapat pengajaran yang banyak. Jadi sebab tu kita nak cek kita ni fitrah kita salimah tak salimah, senang je. Fitrah salimah ni lah yang akan datang daripada Al-Qalbun Salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada satu hari, pada hari itu la yanfa', tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, malun, harta kamu, wala banun, dan anak-anak kamu, keluarga kamu, tak berguna semua, illa, melainkan man atallah, orang-orang, siapa-siapa yang mahu berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih akan membawa fitrah salimah. Hati yang bersih akan menghidupkan fitrah salimah. Sebab tu kita nak baca Quran, ada 3 asas kita perlukan. Yang pertama sekali, kita perlukan kepada al-aqlu wa'i. Aqlu wa'i, akal yang sedar. Ini persiapan nak baca Quran. Akal yang sedar. Apa akal sedar ni? Akal sedar ni tengok Quran, dia bukan nampak Quran sahaja, dia nampak ni firman Allah. Akal sedar bahawa dia hamba Allah. Akal sedar bahawa dia di dunia ni berada dalam keadaan satu perjalanan, ibaratkan orang yang bermusafir menuju ke akhirat. Kita sedang berjalan menuju ke akhirat, walaupun kita duduk macam ini, tapi sebenarnya kita sedang menuju ke akhirat. Tu akal yang sedar, al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Al-Islamu ya'lu, Islam paling tinggi. Akal yang sedar tentang musuh-musuh Islam. Dan dia akan ikut musuh Islam. Dia akan ikut apa yang Allah suruh. Dia masuk Islam secara sepenuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dia akan masuk dalam Islam secara menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah. Dia akan masuk dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan dia tidak akan ikut jejak-jejak langkah syaitan. Syaitan apa? Dia sikit-sikit. Semayang boleh, bekerja rasuah. Semayang boleh, bekerja korup. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia musuh. Syaitan ni musuh. Jadi kita ingat kerja ni hanya untuk bos. Siapa yang bekerja kerana bos, siapa yang bekerja kerana syarikat, siapa yang bekerja kerana majikan dia, siapa yang kerja kerana orang yang bagi dia bayar gaji, maka syirik dia kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. Kita bekerja bukan kerana bos. Yes bos, apa bos nak saya semua buat, saya cakap saya buat semua. Itu mensyirikkan Allah. Bila bos kata baik, alhamdulillah saya ikut, saya taat, sami'na wa ata'na. Bila bos ajak benda perkara-perkara yang tidak melanggar Allah. Tapi bila bos ajak kita benda yang korup, yang jahat, benda-benda yang boleh merosakkan ibadah kita, akidah kita, kita tolak, tak payah. Sebab bos bukan Tuhan kita. Bos ni hanya rakan kita nak bekerja kat dunia ni, beramal, berusaha sama-sama nak beribadah. Hari ni lain. Sebab tu hari ni saya dengar macam-macam, tuan-tuan. Saya menyuruh kepada para doktor kita, terutamanya kita diserang di sebelah kesihatan ni. Salah satu serangannya, saya menyuruh tuan-tuan perempuan, para nurse, saya tahu di hati-hati mereka masih lagi mempunyai fitrah yang salimah. Kalau betul, buatlah. Kalau tak betul, jangan buat. Sebab Tuhan kita ialah Allah. Bukan Tuhan kita, kan manusia. Bukan. Jadi, Nabi Ibrahim AS mencari Allah dalam kehidupan, mencari Tuhan sehingga dia berjumpa dengan logiknya dan dengan iman, dengan hatinya. Maka Allah firmankan dalam surah Maryam yang saya bacakan tadi. Maka inilah dialog di antara Ibrahim AS dengan bapanya. Dalam apa namanya, di dalam kebanyakan tafsir ayat-ayat terjemah dia kata bapa, ya abati, ni wahai bapaku. Tapi dalam sebahagian mufassirin menggambarkan yang dimasukkan ialah pakcik dia, yang dia duduk sekali dengan dia lah pakcik dia, Tapi setengah kata bapaknya. Baik, kita tengok apa yang digambarkan
Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapaku, mengapa kamu sembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak dapat bertolong kamu, tak bagi kaya lah, tak bagi tolong kamu sedikit pun. Macam itu. Kenapa Kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menyembah makhluk yang tidak melihat, tengok mata dengan sebenar, tidak mendengar dengan sebenar kalau manusia kan? Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratam sawiyya. Wahai bapakku, pakcikku, sesungguhnya telah datang kepada aku sebahagian ilmu. Ni anak muda yang beritahu kepada bapaknya atau pakciknya itu akan ilmu yang tidak datang kepada dia. Maka ikutilah aku, kata dia. Nescaya aku akan menunjukkan kamu jalan yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim AS dah jumpa Allah dalam hidup dia. Dia tengok orang sembah berhala. Semua orang, satu negara sembah berhala, daripada raja sampailah ke kuli. Kuli bukan Tengku Razali, kuli kuli. Orang yang bersih ke orang kuli yang tolong yang bekerja di bawah orang. Kan? Semua sembah berhala. Yang cerdik pun sembah berhala, yang bodoh pun sembah berhala, yang tua sembah berhala, yang muda sembah berhala, laki perempuan semua sekali. Maka dia berfikir, kenapa sembah berhala ni, sedangkan sebenarnya Tuhan yang sebenar bukan itu. Berhala ni tak mendengar, berhala ni tak melihat, dan tidak dapat tolong apa pun. Macam kita hari ni nak tengok manusia hari ni arus menyembah dunia, arus menyembah kehidupan dunia ni. Kan, takut dengan manusia, takut ni, ikut aja apa yang ada. Ni arus yang ada pada hari ini. Maka bertanyalah dia, wahai bapa aku, sesungguhnya aku dapat ilmu. Saya dapat satu ilmu. Ilmu daripada mana ni? Ilmu daripada kajian saya lah. Saya mengkaji, melihat, meneliti, tengok, mengkaji, buat analisa sebagainya. Akhirnya tak betul. Tak betul ni. Maka apabila dia bercakap dengan tu, maka dia berkata, ikutlah ilmu aku. Macam kita lah ini, ya wahai, kita hari ni di akhir zaman, Dajjal nak keluar dah, macam-macam kita sebut-sebut ni kan. Engkau ni konspirasi aja ni, pakatan jahat ni. Disebut pakatan jahat pula. Sedangkan perkataan konspirasi itu ada dalam Quran. Allah suruh kita kaji, Allah suruh kita selidik. Maka tidak terimalah dia kata, dia tuduh ini konspirasi ini pakatan-pakatan ni. Wahai bapaku, ya abati, janganlah kamu menyembah syaitan. Apabila orang bapa saudara dia ataupun ayah dia, setengah-setengah mufassirin kata tak nak dengar, kata dia jangan sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan tu derhaka kepada Ar-Rahman, derhaka kepada Allah. Dan wahai bapaku, aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang pedih daripada Tuhan Ar-Rahman, dan kamu menjadi kawan kepada syaitan. Jadi dia cakap, dia kata jangan ikut syaitan, jangan ikut Yahudi ni, jangan ikut Yahudi, Nasara. Dia akan membawa kepada azab Allah. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Maka berkata bak saudara dia tu, kamu ni nak mengajak aku kepada sesuatu yang sesat ke? Kamu ni tak suka ke dengan berhala-berhala ni, Tuhan-Tuhan ni? Kamu ni benci ke dengan Tuhan-Tuhan ni? Kenapa ni kamu ni lawan arus ni? Melawan arus. Ni tak ikut demokrasi lah ni, lawan arus. Demokrasi ikut arus. Maka dia kata, la in lam tantahi la arjumannak. Engkau nak aku rejam kau? Dia mula bagi apa? Mula bagi satu kata, engkau tak nak ikut arus ni, tak nak ikut apa yang ada pada hari ini contohnya, maka engkau akan aku rejam, dan aku akan tinggalkan kau, wahjurni maliyah.
Dan aku akan tinggalkan kau. Engkau tak akan bersama dengan aku. Duduklah kau tempat lain. Jangan duduk sekali dengan sini. Halau keluar rumah. Lebih kurang itulah. Maka Ibrahim berkata, ni Ibrahim cakap, bila orang cakap baik buruk kat dia kan. Qala salamun alaik. Itu saya terberhenti tadi. Qala salamun alaik. Ini mulianya orang yang ada fitrah ni. Fitrah yang bersih, salimah ini. Orang cakap apa pun dekat dia. Cakap apa pun dekat dia. Dia jawab apa? Semoga keselamatan melimpah kamu. Semoga kamu selamat. Qala salamun alaik. Orang yang fitrah bersih ni, dia tak balas. Engkau tengoklah. Engkau tak percaya aku. Besok kau matilah. 2 tahun lagi kau matilah. 6 bulan lagi kau matilah. Ambil bahan racun ni. Contoh kita maki dia pula. Kita maki dia pula. Fitrah salimah. Tengok orang tu dalam keadaan tak betul. Kan dia kata, apa jawapan Ibrahim alaihissalam? Kan? Qala salamun alaik. Moga-moga kamu selamat. Moga-moga kamu dapat keselamatan di atas kamu. Dia doakan orang tu salamun alaik. Inilah perkataan orang yang fitrahnya salimah. Jadi kita ni jangan melatah. Orang bantai kita, orang pukul kita, orang hina kita, orang kutuk kita dalam FB ke, orang kutuk dalam Instagram, kita pun balas dengan ni. Boleh balas tak? Bolehlah balas. Balaslah dengan seadilnya. Tapi kita tahu ke kita balas tu adil? Kita tengok kita lebih melampaui batas daripada dia. Dah dosa pula kita. Baik diam je lah. Baik diam. Baik apa diam. Tak jawab. Saya banyak betul kena akhir-akhir ni. Mentang-mentang lah. Sekarang ni pertembungan kita bukan lagi antara orang Islam dengan bukan Islam ni. Vaksin, anti-vaksin. Orang tak nak ambil vaksin, dia kata anti-vaksin. Contoh macam itu kan. Maka dia pun kata apa? Qala salamun alaik. Kamu hiduplah dengan selamat. Kamu keselamatan daripada kamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Moga-moga Allah mengampunkan kamu. Nampak? Allah SWT ajar kita, bila orang buat jahat kat kita, tuduh kita, cakap macam-macam, kita ada fitrah salimah. Dia tak ada. Dia mungkin dalam keadaan lalai, lara, dalam keadaan leka, dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan jahil. Maka dia cakap macam-macam kat kita. Kita tengok dia dalam keadaan begitu. Maka jawapan kita, salamun alaik. Moga-moga Allah bagi keselamatan pada kamu. Dan Allah ajar sini bukan saja moga-moga bagi keselamatan, tapi doakan, sa'astaghfiru laka rabbi. Moga-moga kamu diampunkan oleh Tuhanku. Moga-moga kamu diampunkan oleh Allah. Berdoa. Kan? Moga-moga Allah mengampunkan dosa kamu, dan moga-moga Allah SWT tidak akan dan mudah-mudahan aku juga tidak akan kecewa dengan, tidak putus asa nak doa untuk kamu lah. Kana bi hafiyah. Jadi nak sebut kat sini kan, Allah SWT mengajar kita supaya berdoa kepada orang-orang yang buat jahat pada kita. Boleh tak doa buruk? Boleh doa buruk. Nabi doa buruk juga ada pada Abu Jahal dan sebagainya, Abu Lahab contohnya kan. Tapi kan itu kepada individu tertentu kan. Tapi pada orang biasa-biasa ni janganlah kan. Jangan kita doa baik kat dia. Kita diam, tak boleh diam kan. Maka Nabi bergayangan, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku, dan aku juga menjauhkan diri daripada apa yang kamu seru selain daripada Allah. Maknanya aku tak sama kau lah. Tak apalah, tak nak ikut tak apa, tak nak bersama tak apa, tapi aku tidak bersama. Apa yang kau buat, sembah berhala, ikut Yahudi, ikut Nasara, kau ikut Yahudi, kau ikut Nasara, aku tak bersama. Itu Nabi Ibrahim AS gambarkan kepada kita lah. Di akhir zaman ni kan, kita lebih takut kepada Allah kan. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dalam berdoa itu. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Jadi sebutkan sini, Nabi Ibrahim pun kita lihat dia keluarlah rumah. Keluar daripada rumah. Kemudian selepas dia keluar rumah tu, dia pun pergi jalan sebagainya. Dia tengok, dia geramlah juga tengok berhala ni. Geramlah berhala ni. Dia macam apa? Dia pula jadi Tuhan. Kan, maka dia pun fikir-fikir. Maka akhirnya dia pun pecahkan berhala. Orang semua pakat tidur, dia pecahkan berhala semua. Kita pun tahu cerita dia. Akhirnya dia kecuali satu berhala yang paling besar, dia letak kapak kat situ kan. Dan akhirnya kita tahu Nabi Ibrahim dihukum oleh Namrud dan oleh rakyat jelata. Ni
Mereka membunuh membunuh Tuhan-Tuhan kita, memecahkan Tuhan-Tuhan kita lah. Nampak? Jadi Tuhan boleh dibunuh pula. Tuhan boleh dipecah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, jangan takut dengan kebenaran. Kebenaran bila sampai, yang batil akan habis. Maknanya menang kan. Jadi maka dia telah jatuhkan hukuman untuk dibakar hidup-hidup kerana menghancurkan Tuhan mereka. Kan pelik tu. Menghancurkan Tuhan mereka. Kan pelik. Maka akhirnya dia pun diikat di tangannya, dimasukkan di dalam satu bekas, lalu dilemparkan ke dalam api. Maka Rasul SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya bahawa antara hadis mengatakan doa yang dibaca, ucapan terakhir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Setengah-setengah mengatakan hasbunallah, setengah hasbi Allah, dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka ketika dia membaca kalimah itu, disebut kalimah kafiyah itu, maka Allah pun berfirman, kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah pun berfirman, wahai api, jadilah dingin, sejuk, bardan wa salaman, dan selamat ke atas Ibrahim. Jadi saya nak sebut sini ialah kalimah yang keempat yang kita sama-sama sebut pada hari ini ialah kalimah kafiyah. Kafiyah ni kalimah yang melengkapkan, mencukupkan. Kalimah yang mencukupkan. Ini kita nak tengok. Ini luar biasa. Di akhir zaman kita kena faham hakikat ni. Ini berasal, salah satunya kisahnya ialah Nabi Ibrahim. Begitu juga kisah Musa. Begitu juga ada beberapa kisah yang lain. Kita akan baca lagi. Para mufassirin menyatakan bahawa kalimah hasbi Allah sama dengan Allahu kafi ni. Jadi bila kita sebut hasbi Allah, samalah juga kita sebut Allahu kafi ni, Allah yang mencukupkan aku, ataupun cukuplah Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah pada aku ini, sama juga Allahu kafi ni, Allahu kafi ni. Sebagaimana satu ayat Allah, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pagi-pagi. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca tiap-tiap hari. Pagi-pagi baca 7 kali. Petang-petang sebelum maghrib baca 7 kali, atau waktu maghrib baca 7 kali. Baca. Apa dia? Ada kelebihan, banyak kelebihan dia. Saya tak payah sebut kelebihan ni. Ada hadis. Jadi ni ada Quran. Ini ayat Quran. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dekat mana kita baca jumpa ni? Dalam mak surat ada. Lepas tu saya suruh baca mak surat. Dalam mak surat ada. Baik. Jadi para mufassirin menggambarkan bahawa hasbi Allah itu sama dengan Allahu kafi. Ya Allah, cukupkan kami, cukupkan aku ya Allah. Dan kalau dikata hasbunallah, hasbunallah, Allahu kafina, Allahu kafina, ya Allah cukupkan kami. Maknanya bila kita cakap hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi Allah, cukuplah Allah. Ya Allah cukupkan aku. Maknanya kalau ada apa-apa yang berlaku pada kita, masalah apa, cukuplah aku. Cantik tak? Cantik lah. Cantik. Macam mana cantiknya? Kita dah belajar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita baca kan? Subhanallah apa? Maha suci Allah. Hati kita baik sangka dengan Allah. Ni amalan akhir zaman ni nak sampaikan tuan-tuan ni. Subhanallah, maha suci Allah. Kita baik sangka dengan Allah. Apa pun Allah bagi apa pun yang baik yang buruk, kita baik sangka dengan dia. Engkau yang terbaik. Oleh kerana baik sangka tu, kita menyebut alhamdulillah, subhanallah. Kita hati kita baik sangka dengan Allah. Kita baik sangka dengan Allah, husnuzan. Penting ni. Maka bila husnuzan, kita alhamdulillah. Kita puji Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Kita kena sesuatu yang sakit, kita kena sesuatu yang menakutkan, kita sebut subhanallah, maha suci Allah daripada kelemahan, daripada keburukan. Allah suci, Allah bersih daripada segala kelemahan makhluk. Maka perkara yang buruk itu adalah menandakan kehebatan Allah. Kita bersebut alhamdulillah wala ilaha illallah, dan kita pun mentauhidkan Allah. Hanya Engkau lah ya Allah yang aku sembah, yang aku puja, yang aku beribadah padanya. Hanya Engkau lah ya Allah, Tuhan aku tempat ibadah. La ilaha illallah wallahu akbar.
Segala yang ada tak lebih besar, tak lebih hebat daripada Allah. Allah yang maha agung, maha akbar, Allah maha besar. Jadi kita tengok masalah kita jadi kecil. Tengok ancaman jadi kecil. Sebab apa? Allah lebih hebat daripada masalah. Allah bagi masalah, Allah bagi penyelesaian. Allahu akbar. Kan? Lepas tu apa? Lepas tu kan? Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang boleh bergerak, tidak ada yang mampu melakukan sesuatu, tidak ada kekuatan melainkan Allah, bersama Allah. Kan suatu yang menjadikan hati kita tenang. Lepas tu kan bila kita melihat pula bencana, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca panjanglah, kita dah bincang kan. Ini kalimah-kalimah kekuatan sabar. Hari ni kita nak baca apa? Hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita diancam dengan ancaman yang hebat dan besar, kita tak boleh nak fikir, nak bergerak pun tak boleh dah. Nak sabar, kita boleh sabar minta, maka hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita baca satu kalimah yang digambarkan kalimah, satu doa, satu kalimah yang kata cukup Allah saja cukup untuk kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan. Bagaimana dikatakan kufi itu, kamu akan dicukupi. Siapa yang membaca hasbunallah, hasbiyallah dengan sepenuh hati dia, dengan sepenuh pemikiran dan keyakinan dia, maka Allah akan cukupkan dia. Kufi itu, maka kamu akan dicukupi. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencukupkan kita. Kerana itulah kalimah kafiyah. Sedangkan kalimah itu sendiri merupakan satu daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Imran ayat 173, Allah gambarkan apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina qala lahumun nas. Iaitu orang-orang yang telah dikatakan kepadanya oleh manusia tadi, qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sedang mengumpulkan pasukan untuk mengepung kamu, menyerang kamu. Jadi ada manusia kata apa? Orang munafik ni. Dia kata apa? Kamu tak takut ke? Orang tengah buat ni. Orang tengah buat macam-macam perancangan ni. Nak hancurkan kamu, nak bunuh kamu, nak jatuhkan kamu. Nak tangkap kamu, nak aniaya kamu, nak zalim kamu. Tak takut ke? Semua ni tengah pakat ni. Semua tengah pakat ni. Daripada pihak orang ni, orang tu semua tengah pakat. Satu dunia tengah pakat. Nak memburukkan kamu, nak menghina kamu, nak kill. Bunuh kamu, bunuh karakter kamu, bunuh kepahiran, bunuh saksiah kamu, bunuh semualah. Maka dia kata, fahsyauhum. Maka takutlah kamu. Maka apabila manusia berkata kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya, sesungguhnya manusia berkumpul untuk menghancurkan kamu, maka takutlah. Fazadahum imana. Kumpulnya seluruh manusia untuk nak menghancurkan orang beriman tadi, fazadahum imana. Maka bertambah iman. Iman daripada Allah makin kuat, bukan makin takut. Maka dia kata, maknanya pergantungan daripada Allah makin kuat. Penyerahan pada Allah makin kuat. Kan? Dia makin kuat, bukan makin takut. Ni iman. Iman. Sebab tu fitrah yang solehah ni, fitrah yang salimah ni, dia akan memperkuatkan dia. Maka Allah gambarkan fazadahum imana wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nampak? Dan mereka berkata apa? Cukuplah Allah. Allah yang mencukupkan kami, ataupun cukuplah Allah. Itulah sebaik-baik pemelihara. Sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maknanya Nabi dan sahabat-sahabat baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni bukan kerana dia setakat berdoa cakap itu, tapi yakin dia. Orang kumpul, lagi ramai nak kumpul ke?
Lagi ramai nak hancurkan orang mukmin ni. Lagi ramai nak buat, nak tangkap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Lagi dia kuat yakin pada Allah. Fazadahum imana. Fazadahum imana. Makin bertambah iman dia. Makin dia pegangan Allah ni. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak orang nak bunuh dia. Tentera Amerika gabung tentera China. Gabung tentera Rusia. Gabung semua tentera. Satu dunia kepung kita. Kita duk kecil tak ada apa. Senjata pun tak ada. Dah lah senjata tak ada. Exercise pun tidak. Tak kuat nak lari pun kalah. Nak lari pun habis kita. Tak boleh lari pun. Kan? Tapi apa yang ada pada kita? Cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni surah Al-Imran ayat 173. Tuan-tuan tampal kat rumah. Jadikan peringatan kita. Allah gambar apa? Allazina qala lahumun nas. Maka berkatalah orang-orang atau manusia. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sedang berkumpul nak hancurkan kamu ni. Fakhshawhum, takutlah kamu, bimbanglah kamu. Fazadahum imana. Dia makin yakin. Aku bersama Allah, aku bersama Allah, aku bersama kebenaran Allah, aku bersama Al-Quran, aku bersama Islam. Kenapa aku nak takut? Fazadahum imana. Hati dia tenang bersama Allah. Dia bukan tenang bersama bilangan. Kita ni tak ramai, sikit. Kita ni sikit ni. Kita ni tak ada apa-apa ni. Semua tak ada, serba-serbi tak ada. Kita nak dikeronyoknya oleh mereka ni. Nak dikeronyoknya. Kita tak ada apa-apa. Fazadahum imana wa qalu. Mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Jadi pada masa itu kan Nabi-Nabi, sahabat-sahabat makin kuat. Kita boleh bayang lah, orang kepung kita, orang cakap, ni musuh nak bunuh kau ni, dapat satu berita kan, musuh nak bunuh, musuh dah kenal kita ni. Mula-mula dia block FB dulu, dia block dulu, Instagram dia block dulu, semua dia block. Lepas tu dia block kita pula physically. Lepas tu dia kata tak boleh lah, kita kena tangkap dia, bunuh dia, seksa dia. Maka datang maklumat kan, kita kena lari daripada sini sebab mereka sedang merancang nak bunuh kita sebagainya kan. Apa yang timbul dalam hati orang yang beriman tadi, yang fitrah salimah tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Maka timbul itu Jadi dalam ayat ini Allah membayangkan perkataan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kamu dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini surah Al-Anfal ayat 40. Jadi para ulama menggambarkan daripada dua ayat ini dia berkaitan, maka digabungkan ni'mal maula wa ni'man nasir itu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka bila digabungkan ayat ini, maka jadilah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni kita gabungkan. Apa makna dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Dialah sebaik-baik pemelihara. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penguasa, dia yang berkuasa. Maula, dialah ketua, dialah penghulu, dialah segala-galanya, dia maha berkuasa. Wa ni'man nasir, dan dia yang memberikan pertolongan. Dia yang memelihara, dialah yang berkuasa, dia yang beri pertolongan. Dan Quran, ini semua sebahagian dari Quran. Maka jadi zikir kepada orang-orang yang dikepung, kepada orang-orang yang takut, dikelilingi. Maka perkataan ini membina kekuatan pada hati mereka. Dibaca makin kuat iman dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang memelihara, cukuplah Allah yang berkuasa, cukuplah Allah yang menolong, yang memberikan kemenangan, ni'man nasir.
Inilah disebut sebagai kalimah kafiyah. Kalimah yang menyelesaikan seluruh persoalan. Seluruh persoalan. Yang memenuhi keinginan orang-orang yang membacanya. Sekaligus sebagai doa untuk melindungi dia. Doa untuk menghilangkan kegelisahan atas urusan dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang menakutkan dia. Jadi pada hari ini kita nak faham kalimah kafiyah ni. Sebab kita kena baca dengan kefahaman, dengan kesedaran. Bukan kita baca aja, tak faham pun. Kan? Hasbunallah, cukuplah Allah. Allah mencukupkan kita. Wa ni'mal wakil, ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah. Cukup Allah, Allah sahaja cukup. Allah mencukupkan kita. Wa ni'mal wakil. Allah al-wakil. Allah memelihara kita. Wa ni'man nasir, wa ni'mal maula, wa ni'mal maula, wa ni'mal maula. Cukuplah Allah yang juga maha berkuasa. Maula ni yang maha berkuasa. Wa ni'man nasir, yang memberi kemenangan, yang menolong kita. An-nasir, an-nasr, yang menolong kita, memberi kemenangan pada kita. Maka kalimah ini akan membuang kegelisahan, meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah, penyerahan kita kepada Allah. Allah lah yang akan mengeluarkan kita daripada ketakutan. Allah yang akan membebaskan kita daripada kezaliman. Allah yang akan menyelamatkan kita daripada kehancuran. Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kalimah kafiyah. Salah satu daripada 7 kalimah thayyibah. Apa makna dia? Tengok sikit makna dia. Apa makna dia? Kita tengok sikit makna dia. Yang pertama sekali, hasbunallah. Al-hasbu. Al-hasbu ni al-kafi, iaitu yang maha mencukupkan. Jadi Allah ni maha mencukupkan. Kita apa? Kita serba kurang, dia kena kepung. Kita kena kepung. Nabi Ibrahim kena ikat tangan kakinya, diikat, dicampak dalam api. Kena kepung, kena ikat. Hasbunallah. Al-hasbu tu maknanya, al-kafi tu maknanya Allah yang mencukupkan. Allah yang mencukupkan keperluan. Apa yang kita perlukan? Apa kita perlukan masa itu? Allah cukupkan. Apa yang kita hajatkan, Allah cukupkan. Allah mencukupkan segala keperluan. Allah maha kaya. Allah yang maha memberi apa yang kita minta. Maka hasbunallah, cukuplah Allah. Kita sebut kan? Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi ni, cukuplah Allah, Tuhanku, Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada apa dalam hati aku selain daripada Allah. Kita nak rasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Maka kita nak menyerah bulat-bulat kepada Allah. Penyerahan bulat-bulat kepada Allah. 100%. Penyerahan jaminan. Kita nak mendapatkan jaminan daripada Allah. 100%. Hasbi. Hasbu ni. Maknanya kita menyerah 100% pada Allah. Kita menyerah bulat-bulat. Tak ada fikiran lain. Maknanya akal, logik, apa yang kita boleh kira-kira, kita boleh fikir-fikir, beyond, tak boleh. Allah saja. Allah saja. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Hasbunallah. Allah mencukupkan kita. Kita sebut hasbunallah ni, cukuplah Allah. Allah akan mencukupkan kita. Jadi baca dengan hati yang penuh penyerahan kepada Allah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah, ataupun hasbiyallah, kan? Hasbunallah ni jamak lah, kan? Kami, kalau hasbiyallah ni saya, kan? Tak apa, baca mana-mana tak apa. Hasbunallah pun bagus. Bila kita baca tu, jadi kita doakan sekali anak-anak kita.
keluarga kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sahaja yang menjadi pemelihara aku. Bukan sebab aku pandai silat, bukan sebab aku ada senjata yang banyak, bukan sebab aku ni ada kehebatan. Aku dia apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kita nak rasa. Nak rasa ni. Ini kalimah tu taibah ni, kalimah yang baik ni yang akan menyelamatkan kita biiznillah. Ni doa ni, ni doa. Maka wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni apa pula? Al-wakil. Dia al-wakil ni sama dengan al-hafiz. Al-hafiz ni apa? Al-hafiz ni yang memelihara. Maksudnya al-wakil dia sama lebih kurang yang memelihara. Maksudnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil, al-wakil. Cukuplah Allah yang menjadi wakil. Wakil ni yang al-hafiz, yang memelihara aku. Maknanya segala urusan kita, segala yang kita nak buat, segala yang kita berhadapan dengannya, kan, segala yang kita berhadapan dengannya, kita wakilkan, kita minta Allah pelihara. Pemeliharaannya bersama dengan Allah. Allah yang bagi pemeliharaannya. Sebab tu disebut ni'mal wakil. Apa maksud ni'mal wakil? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil tu apa? Ni'mal wakil tu maknanya seutamanya, paling baik sekali yang diserahkan urusan itu untuk mendapat keputusan yang terbaik, natijah yang terbaik, yang paling bijak sekali, yang paling menguntungkan, yang paling menyenangkan. Jadi bila ni'mal wakil, maknanya urusan kita tu sebaik-baik keputusan, sebaik-baik kesudahan, sebaik-baik perkara yang menyenangkan, yang menguntungkan. Wa ni'mal wakil, Allah tadi. Cukuplah Allah sebagai yang akan memberikan natijah. Dan natijah itu bila kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah akan memberikan natijah yang terbaik. Natijah yang terbaik. Natijah yang terbaik. Yang terbaik sebab yang bagi itu Allah, bukan makhluk. Maka bila kita sebut hasbunallah, cukuplah Allah. Allah sahaja. Wa ni'mal wakil, maka Allah ni maha pemelihara. Allah maha pemelihara. Allah lah yang sebaik-baik pemelihara. Allah lah sebaik-baik untuk diserahkan urusan kita. Kita nak buat apa-apa kerja, Allah sebaik-baiknya. Allah sebaik-baik memberi jaminan. Kalau kita beli barang kan, ni berapa lama waranti dia kan? Kita tanya kan, 2 tahun cik, 2 tahun waranti. 2 tahun 2 tahun tu rosak, belum tahu dapat apa-apa pun. Apalagi kalau kita beli benda yang tidak ada waranti. Apa maksud tidak ada waranti? Tidak ada pertanggungjawapan, kan? Yang ni wajib ya cik, kecil kena ada. Kalau tidak ada ni, tidak ada 2 dos ni, kan, cik tak boleh masuk, cik tak boleh belajar, cik tak boleh bekerja. No jab, no job. No jab, no job. Tak boleh. Tak apalah. Maknanya benda ni baguslah, baiklah. Baik. Saya nak tanya, kalau apa-apa berlaku, siapa bertanggungjawab? Siapa yang akan boleh saya serahkan urusan ni kalau berlaku sesuatu pada saya? Tak. Tuan nak kena bertanggungjawab sendiri. Bertanggungjawab. Kamu bagi satu barang pada saya, kamu kata baik. Tapi bila kalau berlaku kerosakan, saya pula yang kena tanggung kerosakan tu. Ini nama dia gharar. Dalam Islam gharar ni saya akan sentuh nanti kemudian. Gharar ni maknanya kita beli sesuatu yang tidak kita tahu hujung dia macam mana. Tak tentu, mungkin masalahnya tak ada, mungkin masalahnya sikit, mungkin mudaratnya banyak. Ni gharar. Gharar ni apa hukumnya? Tak boleh, haram. Tak boleh. Ni kan dia kata saya bagi fatwa pula. InsyaAllah saya akan explain yang ni kemudian insyaAllah. Tapi nak sebut kat sini, apabila kita buat sesuatu, penjamin ni siapa? Bukan manusia. Penjamin ni Allah. Hasbunallah. Penjamin ni Allah. Wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penjamin aku. Macam itu. Cukuplah Allah yang memelihara aku. Mana kita letakkan diri kita kepada Allah. Tak hebat gitu. Subhanallah. Siapa lagi yang lebih hebat daripada Allah? Siapa lagi yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang maha pemelihara. Al-Hafiz.
Al-Wakil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menjamin. Maka bila kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, kan, maka kan, kita kata cukuplah Allah yang menjadi wakil, menjadi penjaga aku, yang paling aku percaya, kan, maka kita pun selalu bersama dengan Allah untuk berada dalam peliharaan dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan main-main tuan-tuan, ini perkataan, ini perkataan iman. Ini jangan main-main ni, kan. Ni'mal maula, ni'mal maula, Allah yang paling berkuasa, Allah yang akan berkuasa ke atas kita dan ke atas musuh kita. Allah berkuasa ke atas urusan kita. Allah ni Maha Pelindung, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pengurus, sebaik-baik pemutus perkara, memberi keputusan. Selalu bersama Allah untuk mendapatkan perlindungan Allah daripada sesuatu yang mengancam. Ni'mal maula, daripada sesuatu yang mengancam. Apa yang mengancam kita? Apa sajalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Orang nak bagi kita racun. Orang nak bagi kita racun. Racun tawa, habis. Tawa hebe, tak ada apa. Hilang semua. Wa ni'mal nasir, Allah lah sebaik-baik penolong. Allah sebaik-baik memberi bantuan. Allah sebaik-baik memberi kemenangan. An-Nasr, kemenangan. Maka kita selalu bersama Allah dalam mendapatkan pertolongan, mendapatkan saingan dan sebagainya. Inilah kan doa yang diajarkan oleh Umar, yang diwasiatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada tentera-tentera beliau, tentera-tentera Islam ketika nak berhadapan dengan Rom. Apa dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kata Umar, wahai tentera-tentera Islam, perbanyakkanlah baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadikan hati kamu bersama Allah. Hanya Allah melindungi kamu, hanya Allah yang memenangkan kamu, hanya Allah yang berkuasa ke atas kamu dan urusan kamu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi bila dia jadi Amirul Mukminin, Umar pesan pada tenteranya, siapa tentera Umar ni? Tentera Umar ni kalau rajanya, amirnya kuat macam Umar, tenteranya sepatutnya lebih kuat daripada Umar, betul? Dan siapakah yang lebih kuat daripada Umar, lebih kuat daripada segala-galanya? Allah. Apa yang diajar oleh Umar kepada tenteranya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kita kata kalimah-kalimah kekuatan. Nak berhadapan dengan segala ancaman. Masa tu orang Islam nak lawan siapa? Nak lawan Rom. Kalau kita nak lawan Amerika campur Eropah, Rom. Setengah-setengah pandangan kata Amerika campur Eropah campur Rusia. Tiga. Eropah, Rusia dengan Amerika. Tiga. Kemudian setengah-setengah kata di belakangnya itu ada China. 4. Amerika, Rom, Amerika dan Eropah, Rusia. Di belakang Rusia ada China. Ada China pula. Maknanya ada 4 kumpulan besar dunia yang orang beriman akan berhadapan di akhir zaman. Maka apa bekalan dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini bacaan yang diajar oleh Umar kepada tentera Islam. Apa akhir tu? Menang, Islam menang. Boleh buka, boleh tewaskan tentera Rom, masuk sini, pergi sana. Kan? Sebab apa? Kekuatan bukan pada kita. Kekuatan bukan pada pandai kita, hebat kita, senjata kita. Bukan, kekuatan hanya pada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi saya sebut tadi, jangan cakap lidah saja. Bukan cakap lidah. Lidah ni hanya menyebut, tapi hati kita yakin. Al-yaqin. Hati kita yakin. Hati kita sedar kita ni lemah. Hati kita sedar kita menyerah pada Allah. Menyerah 100%.
Bukan namanya menyerah 100% kita tak buat apa-apa. Hati kita menyerah 100% kepada Allah. Tapi fizikal kita buat semaksimal yang boleh. Biiznillah, dengan izin Allah. Fizikal kita kena tumbuk kalau terpaksa bertumbuk. Kena panah kalau terpaksa memanah. Kena cantas kalau terpaksa mencantas. Di hadapan peperangan. Berhadapan dengan musuh. Kita orang tua. Kita orang tak exercise. Kita orang lemah. Mana kekuatan kita? Siapa yang menumbuk? Bukan kita yang menumbuk. Allah yang menumbuk. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila kita faham yang ini, maka hati kita jadi tenang. Sebab kalau kita kalah, Allah izin kalah. Tapi kita mendapat syahid. Kalau kita menang, maka memang Allah Ta'ala nak tunjukkan kelemahan dan kehebatan manusia itu tidak lebih daripada Allah. Dan luar biasa apabila Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin, berpesan kepada tentera-tentera Islam. Ni tentera akhir zaman. Baca, banyakkan pergantungan, penyerahan kamu kepada Allah. Maka dia jawab, dia ajar? Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi kita nak sebut kat sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita orang yang beriman ini kekuatan. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, hari ini saya rasa luar biasa, tuan-tuan, bila kita dapat berkongsi tajuk ni. Maka sungguh luar biasa dalam sirah, dalam sejarah menunjukkan pasukan Islam mampu membuka negeri-negeri baru, membuka, menakluki negara-negara yang telah duduk bawah Rom. Allah memberikan kemudahan kepada mereka, tak pernah terfikir untuk mengalahkan Rom. Orang Arab Badui ni, orang Arab biasa ni nak kalahkan Rom ni. Orang Arab yang duduk dekat padang pasir ni bukan ada apa, pelepah tamar je. Tak adalah kita kata hebat dengan senjatanya, dengan bilangan. Dahlah bilangan sikit lawan Rom. Tentera Rom pula tentera profesional. Dari anak-anak, kita tahu Rom Rom ni daripada anak-anak dia dah ajar dah berperang ni, bersilat. Kita mana ada? Tak ada. Saya, ayah saya, abah saya dulu kan. Tak bagi anak dia belajar silat. Tak bagi. Abah saya tak bagi belajar anak silat. Anak aja silat. Bila saya nak belajar silat, abah nak belajar silat. Kan? Dia kata, tak payahlah, nanti kau pukul orang, dia kata. Engkau dah kuat, engkau pukul orang. Sebab dia tahu tarbiyah apa namanya, masyarakat ni, kan. Silat ni supaya kita ni hebat lah. Kan? Saya tak bagi belajar. Jadi setelah ayah, abah saya meninggal dunia, baru adik-adik saya belajar. Saya belajar lah juga taekwondo sikit-sikit, karate do sikit-sikit. Adalah belajar masa belajar dulu. Adalah belajar silat ni sikit-sikit lah, tak banyak pun. Jadi kalau masa lawan dengan kami diserang oleh Israel tu kan, saya bukanlah orang yang ke depan lawan apa tak. Saya duduk belakang. Elak peluru nak tembak, saya elak sini sikit. Peluru jauh kan. Kita elak peluru, takut peluru kan, kena. Macam tu lah kita rasa tak ada kekuatan langsung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi sebenarnya kekuatan kita bukan pada kita. Walaupun kita, bukan kata tak payah belajar. Bukan kata jangan memanah, bukan begitu. Maknanya kekuatan kita tu kita belajar, baguslah kita tahu memanah silat. Sementara saya tak baik, tak bagus, saya tak pandai silat ni. Tapi nak sebut sini, kekuatan kita bukan pada silat, kekuatan kita bukan pada panah, kekuatan kita bukan pada kuda, kekuatan kita bukan pada akal otak kita, badan kita yang fit, ada orang sampai muscle kan. Kekuatan kita bukan di situ, kekuatan kita pada Allah. Habis kalau kita tak payah berlatih lah. Berlatih. Allah suruh berlatih. Melalui Rasulullah SAW. Memanah, pergilah panah. Naik kuda, berenang. Bagi fit, hebat. Tetapi bukan situ kekuatan kita. Itu hanyalah usaha kita. Kenapa kita memanah? Supaya kita beribadah pada Allah. Allah suruh kita memanah supaya kita beribadah pada dia. Memanah ni ibadah. Naik kuda tu ibadah. Berenang tu ibadah. Riyadhah itu ibadah. Kan? Mempersiapkan kekuatan tu ibadah. Itu bukanlah
syarat menang. Syarat menang bukan itu. Syarat menang nombor 1, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas tu barulah yang lain-lain datang. Allah bagi. Al-Mahdi digambarkan, Imam Mahdi. Dia bukan seorang yang six pack. Perut dia bukan six pack. Perut Al-Mahdi bukan six pack. Perut Al-Mahdi ialah one pack. Satu pack je. Satu je. Dia tidaklah boncit. Tapi satu pack lah. Satu pack je. Dia tak ada six pack. Tak ada. Kenapa? Sebab dia bukan orang yang jenis perang-perang. Ini digambarkan oleh para ulama kita lah. Wallahu a'lam. Jadi, apabila seorang itu mengucapkan kalimah kafiyah ini, maka Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia. Subhanallah, subhanallah. Jadi gembiralah hati kita orang beriman di akhir zaman yang Allah bagi kekuatan. Kekuatan tu bukan pada diri kita. Kalau kekuatan pada diri kita, memang kita kecewa lah. Kita ni banding dengan Yahudi lebih terror kan, dengan tentera, dengan dia punya kekuatan, dia punya sniper dia. Sekarang ni kita dengar pula kan, dengar apa? Dia ada drone. Dia guna drone yang halus kecil-kecil macam ni kan. Drone kecil boleh pergi satu tempat, kemudian dia boleh tembak, boleh bunuh orang. Saya tengok satu teknologi baru, dia gunakan drone. Dia tembak ke otak, pum, drone tu masuk pergi ke kepala kita, kecil je, macam lebah lah kan. Kecil, pop, dia tembak, pum, tembus, mati. Kan? Kalau dia nak bunuh orang ni, si A, maka dia scan gambar si A tu, maka drone tu akan naik atas ni, dia pergi mana-mana, nak jumpa, dia scan orang, maka jumpalah si A ni, jumpa si A. Bila jumpa si A, maka dia pun, pum, pergi ke situ, tembak. Kita boleh elak tak? Tak boleh elak. Tak boleh elak. Lebih halus daripada drone, dia gunakan gelombang 5G. Digunakan gelombang 5G. Digunakan gelombang. Gelombang masuk. Gelombang lagi halus daripada drone. Masuk, kena ke otak kita. Otak kita pula ada teknologi CRISPR teknologi pula. Ada teknologi nano pula. Jadi robot mati pula. Jadi, dia gunakan sampai peringkat macam itu kan. Jadi kita nak lawan ni macam mana nak lawan? Nak lari dekat mana? Tak ada gelombang kat dunia ni. Dekat negara kita ni kat mana? Tak banyak tempat ada. Kita kat mana confirm ada 5G, 4G, 3G semua ada kan. Jadi nak lawan macam mana ni? Nak lawan macam mana ni? Takut kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kalimah yang mencukupkan segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, segala keaiban kita, segala perkara yang menjadikan kita ni kalah dan tewas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang memelihara aku. Cukuplah Allah yang maha berkuasa. Cukuplah Allah yang memberi kemenangan, yang menolong aku. Tuan-tuan, tak gembira ke kita hari ini? Allah bagi kita senjata yang luar biasa, yang tak boleh dicipta oleh mana-mana makhluk. Tidak ada makhluk boleh mengalahkan orang beriman. Tidak ada makhluk yang boleh mengalahkan orang beriman yang hatinya beriman kepada Allah. Dia menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Melainkan Allah akan beri kemenangan kepada dia. Ini janji Allah. Tapi masalah hati kita ni tak beriman. Kita iman sikit-sikit. Kan? Iman kita sikit-sikit. Iman kita ya tak ya, taradud, berbolak-balik. Itu masalah kita. Jadi bukan masalah kalimah. Bukan masalah doa. Bukan masalah Allah. Tapi masalah kita. Kita ni hambanya yang lemah. Dhaif. Jadi kita kena baiki diri kita. Sebab tu nombor 1, di akhir zaman kena baiki iman. Nak yakin ke Allah lebih daripada yakin kepada makhluk. Baru kita boleh berjuang perjalanan dia. Baru kita boleh jadi orang-orang yang al-mahdiyin. Boleh jadi mereka yang mendapat hidayah. Boleh menjadi orang yang berjuang, al-mujahidin fi sabilillah. Jadi nampak tak? Jadi kekuatan kita bukan pada kita, kekuatan kita pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada kesempatan, esok kita akan sambung tentang kalimah ini, kalimah kafiyah ini, bagaimana kalimah-kalimah ini telah menyelamatkan
Kita nak melihat bagaimana kalimah-kalimah ini telah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kalimah yang menyelamatkan rasul-rasulnya. Kalimah yang menyelamatkan para anbiya, orang-orang yang ansariyun, orang-orang yang menolong nabi-nabi tadi. Kalimah yang telah menyelamatkan, yang membebaskan sahabat-sahabat Nabi daripada kesulitan, daripada kesusahan, akhirnya menang. Kalimah yang akan mengubah ancaman ketakutan menjadi keamanan, ketenangan, menjadi keselamatan. Kalimah-kalimah yang telah mengubah segala perkara-perkara yang buruk menjadi baik. Itu maksud kalimah yang mencukupkan, kafiah, mencukupkan kelemahan-kelemahan kita, insya-Allah. Kalau ada umur, ada rezeki Allah beri, kita akan baca banyak, sebenarnya banyak hadis-hadis, banyak petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan kalimah ini. Insya-Allah setakat yang kita mampu kita akan buat. Tuan-tuan, maka bergembiralah hari ini, gembiralah dengan kalimah thayyibah. Tapi saya nak sebut sini, kita kena amalkan. Kita kena amalkan apa yang kita tahu ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita baca banyak-banyak. Panjang sangatlah ustaz, tak apa panjang. Anggapkan ni macam kita doa lah. Anggapkan macam kita ni nak minta ampun ke Allah. Anggapkan macam kita inilah peneman kita. Ni peneman kita ni. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk membaca kalimah thayyibah ini, maka mereka terpilih. Jadi kalau kita rasa berat, beban, susah, payah nak baca, asyik lupa je, maka kita belum dipilih oleh Allah untuk bersama kemenangan. Allah akan beri kemenangan kepada kita sekiranya mudah lidah kita menyebut kalimah-kalimah thayyibah. Hati kita menghayati kalimah-kalimah thayyibah. Itu maknanya kemenangan bersama kita. Kalau kita belum lagi, kita kena perbaiki diri kita, perbaiki iman kita, perbaiki lagi kita punya kefahaman kita. Dengar ceramah-ceramah kuliah-kuliah yang telah dibuat sebelum ni, daripada awal sampai akhir sekarang ni. Setakat ni lah ada lagi, insya-Allah. Jadi dengar, kita tengok balik. Cuba download tuan-tuan. Kita tak tahu bila masa sampai bila ceramah ni kita boleh buat. Kita tak tahu. Jadi selagi boleh ni, Allah izin ni, maknanya kita memerlukan lah. Kita memerlukan. Maka kita minta ke Allah supaya ya Allah beri kekuatan kita istiqamah sampai menang, dan kemudian sampai jumpa dia dalam redha Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Mohon ampun pada Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Ya Allah, kami dhaif ya Allah. Ya Allah, kami jahil ya Allah. Ya Allah, kami hina ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah kelemahan kami, ampunkanlah dhaif kami. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya kami hina di hadapan Kau ya Allah. Kami banyak ulang-ulang balik dosa kami. Ya Allah, kami masih tak boleh tinggalkan keaiban kami. Ya Allah, ampunkanlah kami. Ya Allah, ampunkanlah kami. Janganlah Kau biarkan kami sendirian dengan nafsu kami. Ya Allah, Kau jadikanlah diri kami sebagai orang-orang yang boleh istiqamah dengan ikhlas, dengan amal yang soleh, dengan perjuangan. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbir qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa anjal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan nahinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana hakikatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ja'alna minal mahdiyyin, Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan, Allahumma ja'alna minal Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, banyakkan zikrullah, hidupkan hati dengan zikir, dengan Quran. Tuan-tuan, jangan tinggalkan yang wajib, tinggalkan yang haram, buat yang wajib semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.